Okay, so pertama sekali kalau berdasarkan maklumat yang doktor berikan tersebelum ni, doktor perlukan maklumat berkenaan basic of hati intellect lah bersama dengan pendaftaran. Pendaftaran ada hari tu ada request berkenaan pendaftaran hak cipta sekali kan. Ya, betul. So saya sebab mungkin saya suka mulakan dengan dia punya basic dulu. So saya akan mulakan dengan basic, and then daripada situ kita go one by one, and then kalau masa sempat, sebab masa 1 jam je kan, so kalau kita sempat kita cover sekali macam mana a simple procedure lah, macam mana daftar hak cipta, trademark, patent semualah. Sebab saya bagi Puan Harina semalam a few documents juga. So hopefully kita dalam masa yang singkat ni kita dapat share everything lah. Baik, so mengikut kepada kandungan presentation saya pada hari ini, saya akan pertama sekali akan mulakan dengan pengenalan berkenaan MIPO lah. Kemudian saya akan terangkan berkenaan apa itu hati intelek, dan saya akan terangkan berkenaan komponen-komponen hati intelek. Dan juga saya akan go to the third topic, which is the patent information database. Sebab ini adalah satu talk untuk orang-orang yang membuat innovation. So in terms of innovation ni memang penting supaya tuan-tuan dan puan-puan semua tahu berkenaan patent information database ni. Dan yang ketiga, saya akan cover a bit about asas pengkomersialan hati intelek. Saya rasa yang itu Puan Maritini dah cover a lot kot dalam masa talk MTDC tadi. Puan Maritini ada lagi ke? Dah left dah. Dah left, okay. Okay, so yang topik kelima ada ringkasan prosedur penghafalian hati intelek, dan saya letak last kali tu sesi soal jawab lah. Tapi actually saya suka santai. So kalau siapa-siapa nak cuba nak bertanya ke apa, boleh, insyaAllah saya cuba jawab lah. Nak bertanya ke apa, just unmute, boleh tanya, nanti kita cuba jawab lah. Takut juga kalau saya stroke je kan, semua tertidur. Okay, dia musim-musim puasa ni kan. Okay, so kita mulakan pertama sekali berkenaan hati intelek MIPO lah. So MIPO ni Perbadanan Hati Intelek Malaysia, ia juga dikenali sebagai MIPO. Kami adalah badan berkanun di bawah KPDN HEP, dan kami bermula pada tahun 3 Mac 2003 lah ditubuhkan. Sebelum tu kami just bahagian hati intelek di KPDN HEP juga. Main function MIPO ni actually adalah untuk bertanggungjawab untuk mewujudkan sistem pentadbiran hati intelek yang kukuh dan cekap di Malaysia. So dalam erti kata yang lain, apa-apa saja yang berkenaan hati intelek, dari segi baik dari segi pendaftaran, baik dari segi dia punya khidmat nasihat, promosi, dan apa saja yang berkaitan dengan hati intelek, ia adalah di bawah urus tadbir MIPO. Okay, next. Next one ya. Okay, slide seterusnya saya menerangkan berkenaan, sorry ada iklan lah. Okay. Doktor, sorry doktor ya. Hello? Ya. Minta maaf doktor, saya kena turun bawah kejap. Bagi saya 1 minit je. Okey. Sebentar Ya, baik. Ada emergency sekejap. Okey. Okey.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Saya ada ni tadi. Ada orang hantar daging. Ada order daging nak rendang, dia hantar COD, so kena ambil lah. Okey, minta maaf. Okey. Tak Ada apa. iklan Untuk lah buka kejap. puasa ke makan ya. Okey. Untuk raya. Okey, so kita sambung balik tadi. So MyPo sebagai bandar pendaftar, so basically saya nak bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk faham apakah fungsi utama MyPo ni. Saya bagi contoh kat depan tu lah. So kalau kita tengok dekat situ JPJ. Macam JPJ ni fungsi utama dia adalah untuk pendaftaran, menguruskan pendaftaran kenderaan. Kalau macam SSM, menguruskan pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia, menguruskan pendaftaran pendaftaran syarikat lah. Dan begitu juga untuk MyPo lah. Yang mana MyPo ni pula, kami ni menguruskan pendaftaran. So hampir ke semua harta intelek yang ada dekat Malaysia ni kami kawal sedia lah. Kecuali ada satu, nanti saya akan terangkan yang mana harta intelek yang kami tak uruskan lah. So basically inilah dia punya pemahaman dia, nak mudahkan tuan-tuan faham fungsi utama MyPo ni. Okay, next. So ini adalah basically ada catat organisasi. Sorry tak apa-apa nak jelas dia punya catat organisasi ni. Tapi basically saya nak tunjukkan bahawa kami ni di bawah KPDN HCP lah. So kami adalah antara tiga ataupun badan berkanun di bawah KPDN HCP bersama-sama dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga MyCC. Tapi saya nak highlight dekat belah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat belah kiri tu, ada satu tu bahagian penguatkuasa kan. So bahagian penguatkuasa ni actually dia di bawah KPDN HCP. Cuma bahagian penguatkuasa ni back balik. Saya belum masuk lagi catat organisasi. Cuba back balik saya tadi. Cuma bahagian penguatkuasa ni dia antaranya dia membantu MyPo dari segi menguatkuasakan harta intelek. Okey, yang ni betul. Okey. Dia membantu MyPo dalam menguatkuasakan harta intelek cap dagangan dan juga copyright lah ataupun hak cipta. Kalau macam puan-puan biasa dengar dulu, bahagian penguatkuasa KPDN HCP dia selalu buat raid untuk apa? CD cetak rompak. Itu memang dia punya role lah. So actually memang kita terpaksa minta tolong government juga, kerajaan untuk bantu kita, sebab untuk nak handle penguatkuasaan harta intelek ni kos dia tinggi. So MyPo ni kita punya kami ni macam lebih kurang macam UiTM jugalah. Kami ni badan berkanun, so kena self sustain sendiri. So that's why kita letakkan fungsi tu masih lagi di bawah government, dibantu oleh bahagian penguatkuasa. So antara kerja-kerja penguatkuasaan yang dilakukan oleh KPDN HCP adalah antaranya penguatkuasaan harta intelek. Tapi hanya certain harta intelek lah, which is cap dagangan dan hak cipta saja. Okay, so next. Okay, ni catat organisasi MyPo. So MyPo basically in total kami ada lebih kurang 400 kaki tangan di seluruh Malaysia. Dan kami ada dua sektor utama, iaitu sektor pengurusan dan sektor strategik dan teknikal. Semua bahagian operasional dia kebanyakan dekat bawah strategik dan teknikal. Contoh macam pendaftaran patent semua tu bahagian strategik dan teknikal lah. Manakala yang lain-lain tu termasuklah bahagian pemerintah perniagaan dah di bawah sektor timbalan ketumbuhan pengurusan. Okay, next. Okay, ini adalah HQ kami di Menara UOA Bangsa. So actually saya sepatutnya berada di sana hari ni. So maybe saya plan nak buat presentation dekat sana, tapi last minute kata saya tak perlu datang, saya hanya perlu datang esok, so saya buat presentation dekat rumah je lah. Okay. So siapa-siapa kalau nak berminat untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan MyPo, berkenaan harta intelek, boleh pergi terus ke bangunan HQ kami di Menara UOA Bangsa. So memang dia bersebelahan saja dengan LRT Bangsa. So memang very convenient nak datang sana naik LRT saja. Saya recommend lah naik LRT saja sebab nak elakkan jam
Kalau sebelum zaman-zaman PKP dulu nak datang sini, oh memang jam teruk. So memang kita advise siapa-siapa datang, datanglah naik LRT. Okay. So next. Ini adalah cawangan-cawangan kami. So saya tahu ada yang berada di satu Malaysia ni kan. Ada yang kat Sabah, kat Sarawak, ada yang kat Penang, kat semua, kat belah utara, Kelantan semua kan. So kalau nak dapatkan maklumat lebih lanjut, so maybe masa kita ni pun limited kan. So maybe you boleh dapatkan maklumat daripada cawangan-cawangan kami lah. Kalau di Penang, cawangan Penang ada. Dekat Melaka kita ada satu cawangan, dekat JB ada, dekat Kuantan, dekat Kuching, dekat Kabupaten Kinabalu pun ada. Cuma mereka ni tidak melakukan processing lah. Mereka lebih kepada promotion dan membuat awareness di tempat-tempat tersebut. Okay, next. Okay. Tajuk seterusnya adalah apa itu harta intelek. So saya rasa mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan semua pernah dengar apa itu harta intelek. Ataupun nama lain dia dalam bahasa Inggeris dia intellectual property ataupun short form orang panggil IP saja. Kalau orang-orang dalam bidang harta intelek ni kita panggil IP. Okay, intellectual property. So, okay, next one. So sebelum saya go to the detail definition untuk IP tu, saya just nak bawa tuan-tuan dan puan-puan faham berkenaan konsep dari segi harta tu sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok contoh kat depan tu, saya ada bagi contoh konsep harta ni, harta yang biasa kita kenal. Contoh macam rumah, tanah, kereta semua tu kan. Itu adalah harta-harta yang kita masa kemahiran kita ada lah. So konsep harta ni, pemilik harta seperti ini adalah pemilik suatu harta tu mempunyai hak-hak seperti berikut terhadap harta mereka, iaitu yang pertama, mereka bebas untuk menggunakan harta tersebut untuk apa tujuan sekalipun dengan syarat ia tidak melanggar undang-undang. So saya bagi contoh kat situ, seseorang owner bagi satu kereta, dia boleh jual kereta tu ataupun dia boleh sewakan. Termasuk juga owner of a house, pemilik rumah, dia boleh sewakan rumah tu dan dia boleh jual juga rumah tu. So dia boleh buat apa saja sebab itu memang rumah dan kereta dia. Kecuali dia tidak boleh membuat something yang melanggar undang-undang lah. Sebagai contoh mungkin dia buat dia menjadikan rumah itu sebagai premis perniagaan. Itu memang satu yang melanggar undang-undang. Dan yang keduanya, pemilik suatu harta boleh juga melarang orang lain dari menggunakan harta tersebut. So saya bagi contoh dekat situ, kalau kita ada sebidang tanah, mungkin dekat kampung kan kita ada tanah, kemudian tiba-tiba ada orang buat binaan asing dekat atas tanah tu. So kita ada hak untuk menghalang orang tu daripada membuat binaan tu. So kita boleh musnahkan binaan tu sebab itu hak tanah tu milik kita. So ini adalah antara hak-hak yang dimiliki oleh pemilik sesuatu harta yang normal lah, okay? Harta yang kita biasa dengar, rumah, tanah, kereta. Okay, next. So bagaimana pula dengan konsep harta bagi harta intelek pula? Harta juga tapi belakang dia ada intelek. Dia bijak sikit kan. So konsep pemilikan suatu harta intelek ni actually sama juga dengan konsep harta. So mereka yang memiliki harta intelek ni, mereka bebas untuk menggunakan harta intelek tersebut untuk apa tujuan sekalipun dengan syarat ia tidak melanggar undang-undang, which is the same macam yang sebelum ni. Cuma beza dia mungkin dari segi harta itulah. Macam tadi tu harta dia macam rumah, kereta, tanah kan, tapi harta yang ni berbeza. Saya bagi contoh kat sini, harta intelek tersebut boleh dipindah milik ataupun dijual. Okay, saya bagi contoh, kalau katalah tuan-tuan dan puan-puan ada buat satu inovasi, ada buat satu teknologi lah, satu invention, reka cipta yang baru. So reka cipta tuan-tuan dan puan-puan tu boleh dipatentkan dan seterusnya ia boleh dipindah milik, ia boleh dijual. So patent tu boleh dijual ataupun ia boleh dilesenkan. Dalam erti kata, dalam kalau macam kita ada rumah, kita sewakan. Tapi untuk harta intelek ini kita tak panggil sewa, kita panggil kita lesenkan ataupun kita licensekan. So bila kita licensekan satu harta intelek ni, sebagai contoh patent untuk invention ataupun teknologi yang tuan-tuan dan puan-puan buat tadi. So tuan-tuan dan puan-puan akan dapat royalty. Contohnya mungkin tuan-tuan dan puan-puan menghasilkan satu speaker yang kan. So teknologi baru ni bila dilesenkan, tuan-tuan akan dapat royalty. Mungkin dikenakan royalty-nya 5% terhadap sales yang dibuat oleh third party tadi. Mungkin saya teknologi speaker ni kan, depan ni ada speaker ke depan saya ni, speaker, kemudian saya
licensekan teknologi speaker tu, sebab teknologi speaker ni teknologi yang baru. Saya licensekan kepada Dr. Hanisah. So Dr. Hanisah menggunakan teknologi saya tu dan dia manufacture speaker tu dengan in mass produce lah. So dijual. Bagi setiap speaker tu dia jual dengan harga RM100. So bagi setiap speaker RM100 tu saya charge dia royalty sebanyak 5%. 5% daripada harga sales, harga jualan. So bagi setiap speaker yang dijual dengan harga RM100, saya dapat RM5. So kalau Dr. Hanisah dapat jual 100 speaker, saya dapatlah 100 kali RM5, dapatlah RM500. So dia macam passive income lah kepada inventor. So ini adalah satu model yang memang kita cadangkanlah kepada researcher, kepada inventor-inventor di luar sana yang mana tidak memiliki dana yang besar untuk mass produce benda tu secara fizikal lah, secara sendiri. So kita lesenkan, kita bagi kita bagi kebenaran kepada third party, orang lain, kepada bisnes peniaga-peniaga kat luar tu, seorang di luar tu untuk menjual produk kita, tapi kita dapat royalty dan kita teruskan usaha kita untuk inovasi. Okay. Sama juga kalau kita ada teknologi tadi tu, kita boleh pindah milik, kita boleh jual. Dalam kes jual harta intelek ni, kita bukan jual produk tu sebiji-sebiji, tak, kita jual produk tu secara hak eksklusif dia. Contoh macam speaker tadi kan, speaker yang saya buat ni. So speaker ni katalah saya buat valuation, saya dapati nilai pattern ni harga dia dalam lebih kurang RM500,000. Dia punya value dia. So saya jual saya punya speaker ni kepada syarikat Sony. So Sony nak beli teknologi saya tu. So dia bayar saya dengan harga RM500,000. So saya dapat RM500,000 lah. Tetapi dekat certificate of patent tu, dekat sijil patent tu, bukan nama saya lagi dah tukar nama orang lain. Dah tukar nama pemilik dia Sony. So saya dapat lamsam RM500,000. Tapi lepas tu saya dah tak ada hak dah. Saya nak guna balik teknologi tu pun mungkin saya kena minta kebenaran daripada Sony. Okay? Sebab Sony adalah pemilik baru bagi teknologi saya tu. So ini saya nak tekankan bahawa konsep dia memang sama macam harta-harta yang kita kenal, tanah, kereta, rumah, semua tu konsep dia sama. Cuma dia punya medium tu yang berbeza, dia punya benda tu yang berbeza lah. Sama juga untuk konsep pemilikan yang kedua, iaitu melarang orang lain dari menggunakan harta intelek tersebut. Contoh macam saya bagi contoh tadi, kalau kita ada tanah kan, kalau kita ada tanah, kita boleh larang orang lain daripada buat binaan asing dekat atas tu. Tetapi dalam kes ni, kita ada harta intelek. Contoh saya ambil balik contoh yang tadi, saya ada speaker tadi kan, saya ada patent untuk teknologi speaker yang baru ni, yang canggih ni. Kemudian ada orang lain tiba-tiba dekat jalan pasar tu dia jual speaker yang sama macam saya buat. So saya actually ada hak untuk mengambil tindakan mahkamah terhadap peniaga tersebut. Saya boleh nak saman dia ke kan, sebab dia menggunakan teknologi saya tu tanpa kebenaran. Sama seperti macam kita ada sebidang tanah tadi. So kalau ada orang langgar hak kita, hak eksklusiviti tu, so kita ada hak untuk ambil tindakan mahkamah terhadap orang itu. Sama juga kalau macam katalah saya ada speaker, lepas tu saya letak brand speaker saya ni nama Edifier. Edifier tu brand saya. Lepas tu katalah ada orang lain dekat Petaling Street, dia pergi jual satu speaker nama Edifier juga. Padahal Edifier tu saya punya. So saya boleh take action terhadap peniaga tersebut. Dalam kes Edifier ni dia dalam bentuk trademark lah ataupun cap dagangan. So kalau cap dagangan ni ada dua kaedah dia. Saya boleh buat report, satu dekat KPDHCP untuk buat rate, ataupun saya boleh buat tindakan mahkamah. So dia ada dua kaedah dia, tapi yang itu saya sentuh nanti on detail bila dah sampai on the components of the harta intelek. So basically kedua-dua hak ataupun hak dari segi konsep pemilikan ni hanya boleh kita gunakan dengan syarat tuan punya bagi harta yang tersebut telah mendapatkan hak pemilikan ataupun ownership bagi hasil rekaan mereka. So you kena ada ownership tu dulu. So you kena ada rights on that harta intelek. Baru you ada rights untuk praktis kedua-dua benda kat atas ni. Okay. So untuk dapatkan these rights melalui pendaftaran lah. Basically melalui pendaftaran harta intelek di MyPo. Kalau dekat Malaysia kena daftarkan harta intelek di MyPo. Kalau dekat negara lain kena daftar harta intelek di pejabat harta intelek di negara masing-masing.
Satu benda yang tuan-tuan puan-puan kena faham, harta intelek ni perlindungan dia adalah teritorial. Maksudnya kita daftarkan harta intelek di Malaysia, harta intelek itu dilindungi di Malaysia sahaja. Kalau kita tak daftar dekat tempat lain, maksudnya harta intelek itu tidak dilindungi di tempat lain. Saya bagi contoh tadi, kalau macam saya ada patent untuk speaker tadi tu, saya daftarkan dia punya patent dekat Malaysia je. And then apa kata tiba-tiba ada orang daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Thailand, dia buat invention yang sama macam saya, patent ni. So dalam kes ni, memandangkan saya tak filekan patent saya tu dekat negara-negara tersebut, so saya tak ada hak. Saya tak boleh nak ambil tindakan mahkamah terhadap orang-orang yang membuat produk-produk tiruan ni, yang meniru saya punya produk ni. So, bagi membolehkan saya untuk mengambil tindakan mahkamah terhadap orang, saya kena daftar jugalah dekat Thailand, dekat Brunei, dekat Singapura semua tu. So, itu konsep yang tuan-tuan dan puan-puan semua kena faham. Dia adalah teritorial. Dia bukannya kita file dekat Malaysia, protect satu dunia. Tak ada. Okay. Dia kena ikut negara masing-masing. Okay. So, next. Next slide. Okay. Apa itu harta intelek? So, harta intelek adalah basically adalah harta yang dihasilkan daripada rekaan minda. Contohnya saya bagi kat situ adalah karya sastra dan karya seni. Contoh karya sastra ni macam buku lah. Buku ke manual. So, everything yang ada dalam bentuk penulisan semua tu, itu dikira karya sastra. Jangan ambil nama sastra tu macam benda tu mesti ada sastra punya value. Tak. Dia dalam kes ni, kita sastra ni bukanlah something yang terlalu sastra sangat. Apa benda, nota-nota yang tuan-tuan puan-puan tengah catat pun itu dikira karya sastra. Dia literary punya works lah dalam bahasa Inggeris dia. So ini semua dilindungi bawah hak cipta. Begitu juga karya seni. Kalau ada lukisan ke arca ke semua itu dilindungi bawah akta hak cipta. Yang kedua adalah reka cipta, invention. Invention ni adalah sebagai contoh kat situ kipas tanpa bilah oleh Dyson. Tapi senang cerita, reka cipta ataupun invention ni adalah, kalau kita ikut istilah dekat dalam akta patent kita, adalah apa-apa idea yang dihasilkan oleh seorang pereka cipta yang mana idea tersebut boleh menyelesaikan masalah dalam bidang teknologi. So, dan idea ni boleh dalam bentuk produk ataupun proses. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat satu produk dan produk tu boleh menyelesaikan masalah dalam bidang teknologi, so ia boleh dilindungi di bawah akta patent kerana ia is considered as a reka cipta invention. So, kalau benda tu boleh solve a problem in the field of technology, dia reka cipta. Kalau produk tu just cantik ke ataupun tak ada technology contribution, itu bukan reka cipta. Itu mungkin perlindungannya di bawah reka bentuk perindustrian. Yang ketiga tu saya bagi contoh reka bentuk perindustrian. Reka bentuk perindustrian adalah rupa bentuk kerusi yang menarik. Contohlah. Sebab reka bentuk perindustrian ni dia lebih kepada bentuk aesthetic value sesuatu produk tu. So dia bukannya kita tengok dari segi technical contribution, kita tengok dari segi dia punya aesthetic values, dia punya bentuk luaran, menarik atau tidak. So benda-benda macam tu yang dari segi aesthetic value dia tu, kita daftarkan di bawah reka bentuk perindustrian. Okay, yang keempat tu simbol, nama dan image yang digunakan dalam perdagangan. Saya bagi contoh itu proton. Apa-apa nama yang merujuk, yang membantu kita untuk merujuk kepada sesuatu produk ataupun servis, itu dipanggil sebagai cap dagangan. Okey tuan, okey puan, next. Dan ciri-ciri lain harta intelek adalah harta intelek ini berbentuk tidak ketara. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar kan bahawa ni ada keluarkan perkeliling aset tak ketara. Itu dia itulah perkeliling aset tak ketara ni, antara sebahagian dia adalah harta intelek. Bila kita kata tak ketara ni, maksudnya ia tidak boleh disentuh dan bukan dalam bentuk fizikal. Okey, pencipta bagi harta intelek boleh mendapatkan hak pemilikan ownership bagi hasil rekaan mereka dengan melalui pendaftaran. Dan hak pemilikan bagi harta intelek tersebut boleh dipindah milik ataupun dijual atau dilesenkan. Ini yang saya cover tadilah, on the part yang dilesenkan teknologi semua tu kan. Dan harta intelek ni terdiri daripada beberapa jenis harta intelek. Barulah masuk komponen dia. Okey, puan, next. Okey, ini adalah jenis-jenis harta intelek. Okey, kalau yang pertama tu saya tunjuk kat situ adalah jenis harta intelek yang paling utama adalah patent ataupun pembaharuan utility. So,
Patent dan pembaharuan utility ni adalah hak harta intelek ataupun IP rights yang digunakan bagi melindungi reka cipta. Macam saya dah terangkan tadi, reka cipta adalah sesuatu produk ataupun proses yang boleh menyelesaikan masalah dan yang boleh menyelesaikan satu masalah dalam bidang teknikal atau teknologi lah. Okay, so as long as dia ada problem solving punya aktiviti kat situ, okay, ia boleh dikonsider sebagai reka cipta dan reka cipta perlu dilindungi di bawah patent ataupun pembaharuan utility. So sebagai contoh kat situ Dyson bladeless fan, ada apa VR kat situ kan. Tapi actually patent ni you jangan fikir oh benda ni very high level tau. Jangan fikirkan patent ni very high level. Tak, sebenarnya very simple invention pun kira is patented juga. Saya bagi contoh macam paperclip kan. Paperclip tu patented mula-mula dulu. First orang yang pertama sekali cipta paperclip tu, dia dapat filekan patent. Okay. So apabila bagi patent ni juga, ia perlu didaftarkan ya. Patent perlu didaftarkan bagi mendapatkan perlindungan. Kalau untuk dilindungi di Malaysia, perlu didaftarkan di MYPO lah. Dan tempoh perlindungan bagi patent ni adalah 20 tahun dari tarikh pemfailan. Contoh macam hari ini saya filekan invention saya yang speaker tadi tu. Saya filekan pada hari ini bertarikh 20 Mei tahun 2020. So, patent saya tu dengan syarat ia lulus, ia akan dilindungi sehingga 20 Mei tahun 2040. So, sehingga 20 Mei 2040 saya boleh monopoli benda tu. So, siapa-siapa yang menggunakan teknologi yang sama macam saya ni, saya boleh ambil tindakan mahkamah lah. Okey. Yang satu lagi ni, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, nama dia perbaharuan utility. Perbaharuan utility ni juga adalah salah satu harta intelek yang digunakan untuk menyelesaikan, untuk melindungi reka cipta. Okey. Cuma perbaharuan utility ni adalah bagi reka cipta yang lebih mudah. Okey. Lebih mudah sebab ada kebanyakannya requirement patent ni dia banyak sikit. So perbaharuan utility ni requirement dia agak rendah. Okay. So tempoh perlindungan dia juga agak ringkas, agak sebentar, yang mana kita mula-mula kita bagi dia 10 tahun. Kemudian you boleh tambah lagi 5 tahun dan 5 tahun. Sebentar tuan ya. Okay. Sorry ada iklan dia. Okay. Alright. So, tempoh perlindungan bagi pembaharuan utility ni, once mula-mula kita bagi 10 tahun dulu. Contoh macam case tadi, katalah untuk speaker saya tadi tu, saya daftarkan, saya filekan pada hari ini 20 Mei 2020 di MYPO. So, saya mula-mula akan dapat perlindungan sehingga 20 Mei tahun 2030. So katalah saya nak extend lagi 5 tahun, so saya kena tunjukkan kepada MYPO bukti bahawa produk ini masih boleh dikomersialkan lagi. So mungkin saya tunjuk dekat MYPO dia punya invoice ke ataupun bukti dari segi penjualan kan. So MYPO dah convince produk ni masih boleh dikomersialkan, so kita akan bagi lagi ekstra 5 tahun. Dapatlah sehingga 2035. So bila dah 20 Mei 2035, kita nak extend lagi 5 tahun. Sama juga, kita kena tunjukkan kepada MYPO yang produk ni masih boleh dikomersialkan lagi. Kita tunjukkan bukti lah, kita tunjuk masih boleh dijual, masih berada di pasaran. So, ia boleh dikomersialkan lagi. So, kalau kita MYPO convince, produk ni masih boleh dikomersialkan lagi, so kita bagi lagi extra 5 tahun. So, maksimum you still akan dapat 20 tahun juga. Tapi kena ada pembuktian lah dari segi commercialization dia. Okay. So itu basically-nya perbezaan sedikit di antara patent dan pembaharuan utility lah. Okey, ada siapa-siapa setakat ni, ada siapa-siapa nak bertanya soalan ke? Nak saya teruskan dulu? Jelas? Jelas Okey, kalau tak ada soalan saya carry on. Okey, dari segi jenis, ya. Assalamualaikum. Kejap Cik Huan, ada yang bertanya, Cik Syahrul Fitri, nak mendaftar tu kosnya berapa untuk setiap jenis hak harta intelek ni, Cik Huan? Kos dia berbeza-beza mengikut setiap harta intelek. Patent dia kos dia lain, dia bentuk kos dia lain, cap tangan kos dia lain lah.
InsyaAllah saya akan cover sedikit berkenaan prosedur dan juga fee kemudian, tapi saya beritahu kalau macam patent ni, mula-mula you nak submit borang nombor 1 tu atau borang application form tu, harga dia RM290. Kemudian dalam masa 18 bulan daripada tarikh pemfailan, you kena submit satu lagi permohonan, iaitu permohonan untuk menjalankan pemeriksaan. Itu borang nombor 5. Borang nombor 5 tu harga dia RM1,100. So 1,100 campur 290 ada lebih kurang 1,390 lah. Itu kalau you submit as a individual. Katalah dalam kes ni, semua ni bekerja dengan UiTM kan. So satu konsep yang you all kena faham, apabila kita ni bekerja dengan sesuatu majikan dan antara tugas kita adalah bagi menghasilkan inovasi lah. So secara automatik inovasi atau teknologi yang kita hasilkan tu adalah milik majikan. Dalam kes ni apa-apa inovasi tuan-tuan puan-puan buat untuk KIK tu adalah menjadi milik UiTM. So bila nak file pemfailan harta intelek atau patent perlu dibuat di bawah nama UiTM. Dan tetapi inventor atau perekat cipta adalah tuan-tuan dan puan-puan lah, researcher dia. So dalam kes ni tuan-tuan dan puan-puan kena file satu lagi borang, nama dia borang nombor 22. Nombor borang 22 tu adalah statement for justifying the applicant's right. Nama panjang dia lah, tapi ingat borang nombor 22 pun dah cukup. Harga dia RM80. Dalam borang tu mengatakan yang berhak yang menyatakan bahawa inventor adalah perekat cipta, iaitu tuan-tuan dan puan-puan semua, which is the researcher, memberi hak kepada UiTM sebagai owner of the patent. Sebab memang mengikut akta kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan bekerja dengan majikan, memang harta intelek tersebut, patent tersebut menjadi milik majikan. Unless majikan nak lepaskan. Katalah majikan kata, okey tak apa, kita lepaskan hak ni kepada you all lah. Boleh. Tapi kena ada black and white lah. Mesti kena ada the authorized person yang sign that letter. Jangan setakat dekan ke, saya kata mungkin atas lagi berdekan kot untuk memberikan hak tu, sebab dalam kes ni harta intelek itu adalah milik universiti. So siapa yang ada hak untuk menyerahkan satu harta tu kepada orang lain, kena that person lah untuk memberikan hak tu kepada inventor tu. Memang ada kes dekat certain university, inventor tu dia berminat untuk teruskan commercialization untuk dia punya invention tu, tapi universiti atas sebab-sebab kewangan mereka tak mampu untuk teruskan. So universiti tu release the right. So dia berikan hak tu kepada inventor untuk inventor proceed commercialkan benda tu. Memang boleh buat, tapi kena ada black and white daripada majikan lah. So satu lagi, kalau inventor, kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak menggunakan sebarang agent, patent agent, tak perlu bayar. Tapi kalau gunakan patent agent, kena isi satu lagi form nombor 17. Form nombor 17 ni adalah form untuk melantik patent agent, registered patent agent, patent agent berdaftar di bawah MyPo. Harga dia RM80. Lebih kurang dalam 1,500 jugalah kos yang tuan-tuan puan-puan semua kena bear lah. Cuma satulah, bila kita cakap berkenaan patent ni, satu benda sebenarnya itu fee yang tuan-tuan dan puan-puan kena bayar kepada MyPo. Tapi ada satu lagi kos yang lebih tinggi, which is preparation for the patent specification. Tuan-tuan dan puan-puan kena prepare the write-up untuk spesifikasi patent tu. So nak prepare patent specification ni, saya memang tak sarankan tuan-tuan puan-puan buat sendiri. Very risky. Sebab dia memerlukan a lot of technical knowledge untuk nak hasilkan penulisan tu. Kalau nak buat sendiri boleh, tapi kena belajar. Kena masuk kelas. Memang MyPo ada buat training untuk patent drafting. Kita ada bagi course 5 days ni training untuk buat patent drafting ni, memang ada. Ataupun mungkin tuan-tuan boleh minta tolong Ribu ke, UiTM ada kan Research Innovation Business Unit tu, ada few officer dia mungkin dah belajar untuk patent drafting, dah boleh buat patent drafting tu, mungkin diorang boleh buat lah. Tapi basically saya tak sarankan tuan-tuan perempuan buat sendiri, memang risiko dia very high. Sebab saya dah jumpa ramai lah inventor-inventor ni, sejak saya kerja dulu dia buat sendiri, end up bila sampai dah part examination, kita dapati dia punya specification tu memang tak memenuhi kriteria yang kita tetapkan.
So just imagine katalah you dah invest banyak, you dah invest katalah 100,000 untuk buat dia punya prototype lah apalah. Suddenly you punya invention tu kena reject dekat MyPo disebabkan oleh dia punya kriteria tak cukup, tak menepati kriteria dia. Yang mana nak membetulkan pada at that time memang tak boleh dah. Sebab satu benda yang you kena faham untuk memfilekan patent ni, once you dah filekan, katalah you kata dalam invention you tu kata ada 3 elemen, elemen A, B, C. Okay, so katalah tiba-tiba in the long run bila dah sampai examination punya phase dekat MyPo, you nak tambah lagi satu elemen which is D, yang mana mula-mula tu you tak disclose pada awal-awal tu, you tak beritahu yang ada elemen D. Kita tak benarkan, kita terpaksa tolak. Sebab itu yang kebanyakan berlaku. Bila sampai dekat patent examination punya phase, kita dapati you tak terangkan dengan betul, sebab dia a lot of things you kena disclose dekat dalam petition tu. Boleh tak Puan Harini tunjukkan contoh patent specification yang saya bagi tu yang pasal mock tu. Kita tunjuk dekat mock kejap. Boleh tak tukar slide yang PDF pasal mock? Okey, sekejap Kita nak tengok bagaimana rupanya spesifikasi patent ni lah. Sebab memang kalau kita tengok memang macam senang, tapi sebenarnya dekat dalam dia tu ada a lot of things you kena consider. Sebab kalau you tak beri maklumat mencukupi, memang kita terpaksa reject. Cikgu yang tajuk patent specification mock with squeezer tu Ya, betul. Mock with squeezer tu. Dia mock yang boleh you tak payah nak perah pakai tangan. You just tolak je benda tu, dia ada roller, dia tolong perahkan mock tu. Cerita pasal mock ni kan, ni zaman-zaman musim-musim PKP ni kan, kebanyakan yang dekat rumah. So kalau you ada masa, siapa-siapa yang ada Netflix ke iFlix ke, cuba tengok cerita Joy, J-O-Y, Joy. Yang itu memang true story. True story pasal Joy ni. Joy dia one lady ni, dia memang entrepreneur dekat US lah. Joy Mangano nama dia. And then dia invent mop with squeezer tu lah. Tapi bukan mop squeezer yang saya bagi contoh ni, mop dia lain sikit. Tapi mop juga. Tapi dalam cerita tu banyak berceritakan berkenaan bagaimana seorang usahawan tu dia menguruskan harta intelek dia. Macam mana dia kena tipu dengan lawyer semua kan, bagaimana dia bangun balik, which is very interesting story. Tahun 2017 cerita kot. 2013 ke 2015 saya pun tak ingat. Tapi kalau ada masa boleh tengok cerita tu. Boleh Puan? Patent specification mock with squeezer. Kita just nak tengok dia punya patent spec tu lah. Sebab dia macam tuan-tuan dan puan-puan semua as a lecturer pun ada buat apa journal, thesis semua tu kan. Dia memang ada format dia sendiri. Tapi dia punya masalah dia kalau dia format ni tak betul, dia bukannya kalau macam kita buat thesis, lecturer tu tolak. Itu boleh betulkan lagi. Tak, ini dah sampai dekat kita you nak betulkan dah tak boleh dah. A lot of things you tak boleh nak betulkan bila sampai dekat at our level. Dah sampai submission. So mungkin kalau dari segi typographical error boleh, correction sikit-sikit boleh. Tapi kalau nak tambah benda-benda baru, memang tak boleh. Tak boleh buat tak boleh buka patent specification mock with squeezer tu. Cik Huan, ada yang bertanya. Ada yang bertanya soalan berkenaan dengan slides, lecture slides. Boleh dihak ciptakan? Boleh. Slide boleh. Lecture. Itu hak cipta, itu copyright. Itu dikira sebagai karya penulisan ataupun literary works. So memang slide, manuals, kertas kerja, everything itu memang boleh dilindungi di bawah copyright. Okey, saya nak sentuh sikit kita lompat sikit daripada patent kepada copyright. Okey, copyright ni dia punya perlindungan adalah automatik. So apa-apa saja yang tiba-tiba kita tulis kat atas kertas tu, itu semua dah copyrighted, protected. Dia memang perlindungan automatik. Dalam arti kata yang lain, tiada pendaftaran. Macam untuk innovation ataupun innovation, you nak lindungi ni, you kena daftar kat MyPo. Tapi untuk copyright tak payah nak daftar kat MyPo.
perlindungan dia automatic. Cuma beza dia tu untuk copyright ni, you kena come up with an apa nama dia? You kena buktikan, you kena prove the ownership. Ownership of that copyright you tu. Katalah kita dah, doktor ada buat satu slide untuk mengajar, and then slide doktor tu ada a few slide tu, doktor kena come up with the proof of ownership yang slide tu memang milik doktor. So kalau mengikut Akta Copyright Malaysia, so you kena, cara dia adalah melalui affidavit ataupun statutory declaration, SD. So mudah aja, ambil je borang dekat Mypo, boleh download. Borang untuk isi SD tu, dia boleh tiru je format tu, tukar-tukar nama je. And then bawa pergi jumpa pusat sumpah dengan you punya works tu, bagi dia dan tulis tu, adalah dekat situ saya ada bagi contoh sekali, nanti kalau sempat kita tengok macam mana borang SD tu, tulislah nama dia, saya Dr. Nurhanisah, memiliki, adalah pemilik kepada karya slide presentation yang bernama sekian-sekian. Lepas tu nanti dia chop lah, baik ayalah RM5, RM10 kan. Dah dapat. So that SD tu, certificate declaration tu, is considered as you punya macam birth certificate, sijil lahir untuk slide presentation tu. Itu considered as sijil lahir untuk slide presentation tu. So kalau apa-apa pertikaian mahkamah, katalah ada orang buat tiru you punya slide tu, so hakim dia akan tanya sekali, what is your proof of ownership yang bahawa slide tu you punya. So kita kena tunjuklah that certificate declaration. Tunjuk certificate macam birth certificate lah for your slide. Okay, cuma apa bezanya Mypo kita come up with one more initiative lah, yang mana kita buat voluntary notification of copyright. Voluntary notification ni sebab nama pun voluntary kan, kita bukannya wajib voluntary. So voluntary notification ni you volunteer lah, you nak filekan kat Mypo pun boleh, tak nak filekan pun tak apa. Cuma base apa kelebihan you bagi kepada Mypo, kita tolong simpan you punya copyright tu. Mungkin basically kebanyakan kita simpan dalam bentuk soft copy lah. Contoh macam last slide presentation, you buat je dekat dalam bentuk soft copy, kita simpan. So bila kita simpan, kita adalah as an authorized punya body, yang kita boleh keluarkan sijil, yang mana kita boleh keluarkan satu sijil copyright yang mengatakan bahawa copyright ni adalah milik Dr. Nurhanisah. So dia, saya kira macam voluntary notification ni is an added value lah. Kita macam double protection kepada SD tadi. SD tu yang main, tapi voluntary notification ni dia support the SD. So bila you ada dua-dua ni, so hakim akan convince yang bahawa memang ini you punya, ini karya ni memang you punya, sebab dia benda tu telah diletakkan di bawah satu badan berkanun di bawah kerajaan. So kami bertanggungjawab lah untuk memastikan benda tu asli lah. Okay, so dalam kes ni memang saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau ada apa-apa karya hak cipta yang tuan-tuan nak lindungi, memang the best way is first buat SD, yang nombor 2 buat voluntary notification dekat Mypo. Cost dia pun very small, tak mahal. Dalam you boleh budget lebih kurang RM50 ke bawah lah. So in detail mungkin saya akan cover sebentar lagi, kalau masa pun sempat, ni dah 12.18, kita cuba Okay, so copyright itu adalah satu contoh lah bagaimana kita nak melindungi karya kita dengan menggunakan copyright. Dia yang tadi tu dah bertukar-tukar. So sekarang ni boleh tunjuk tadi yang pattern spec je tadi. Saya tunjuk pattern spec ya. Untuk siapa yang belum pernah tengok lah. Ataupun kita proceed je. Okay, kita proceed je lah macam saja nak keluarkan slide tu kan. Okay, so sekarang ni basically saya dah cover on pattern, and then saya dah cover sedikit berkenaan
copyright. Okay, so basically hak intelek yang kedua adalah cap dagangan. Kalau tak salah saya lah dekat list bawah tu. Reka bentuk perindustrian. Reka bentuk perindustrian dia macam dia very related to patent. Sebabnya kalau kita tengok patent tu dia lebih kepada produk ataupun proses yang boleh menyelesaikan masalah dalam bidang teknologi. Tetapi katalah the design ataupun the aesthetic look for that particular product tu, ia perlu dilindungi di bawah reka bentuk perindustrian. Saya bagi contoh macam handphone lah. Handphone tu dia punya teknologi dia kita lindungi di bawah patent. Tetapi dia punya design dia tu, dia punya shape semua tu, itu perlu dilindungi di bawah reka bentuk perindustrian. So dari segi reka bentuk perindustrian, especially untuk mereka yang dekat dalam bidang fashion, dekat dalam bidang design, contoh buat design kereta ke, design perabot kan. Everything yang related to design yang ada aesthetic looks, you kena consider to protect your design di bawah Akta Reka Bentuk Perindustrian. Okay. Perhalian boleh tunjukkan slide ke? Alright. So di bawah bagi reka bentuk perindustrian, dia punya perlindungan dia sama. You kena daftar. You kena daftar dengan MYPO. Dia bukan macam hak cipta. Hak cipta dia automatic protection, tak. Dalam banyak-banyak IP tu hak cipta je yang tak perlu daftar. Ada lagi lah a few, tapi yang kebanyakannya kena daftar. Macam reka bentuk perindustrian memang kena daftar di MYPO. Okay. So dia punya perlindungan pula untuk reka bentuk perindustrian ni adalah maksimum 25 tahun. Okay, bila 25 tahun ni kita dia bukannya you file terus dapat 25 tahun, tak. So you kena filekan mula-mula you dapat 5 tahun dulu. Lepas tu you kena bayar dia punya renewal fee. Dia punya renewal fee tu adalah sebanyak saya tak pasti berapa harga dia pula tapi dia punya renewal fee tu is lebih kurang dalam a few hundreds jugalah. Alright. Okay. So ia perlu didaftarkan lah di MYPO untuk reka bentuk perindustrian. Cuma untuk reka bentuk perindustrian ni dia ada dua jenis. Dia ada beberapa jenis, iaitu dia ada 3D dan 2D. Kalau 3D ni dia lebih kepada bentuk the whole product itself. Contoh macam katalah contoh yang saya tunjuk mula-mula tadi, kalau perasan ada kerusi kan, kerusi yang bentuk shape yang menarik. Yang itu adalah reka bentuk perindustrian dan bentuk 3D. So kita tengok untuk submit reka bentuk permohonan untuk reka bentuk perindustrian yang bentuk 3D ni, kita kena submit bersama-sama dengan pandangan dia tu, sudut pandangan. So sudut pandangan dia kalau 3D ni dia boleh maksimum sampai 7 sudut pandangan. So sudut pandangan depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan dan isometrik. So 7 lah. So itu untuk 3D punya reka bentuk perindustrian. Dan bagi reka bentuk perindustrian yang hanya 2D pun design kain batik kan, which is 2D, yang tu view tu satu je. Tapi ada juga yang ada combination of 3D dengan 2D pun boleh juga. Okay, kita filekan di bawah satu permohonan. So itu untuk reka bentuk perindustrian lah. Okay, bagi yang seterusnya adalah cap dagangan. Okay, cap dagangan ni adalah tanda yang digunakan untuk membezakan produk atau perkhidmatan dari orang lain. Contohnya saya bagi contoh macam Proton tadi itulah. Cuma cap dagangan ni dia berbeza sikit daripada yang lain sebab nak melindungi dia boleh guna dua kaedah. Satu melalui pendaftaran dan satu lagi melalui penggunaan. Pendaftaran pendaftaran dengan MYPO lah di bawah Akta Cadangan, dan melalui penggunaan pun boleh juga, tapi itu menggunakan common law. Ini memang apply to all countries di dunia ni yang merupakan bekas jajahan negara British lah, okay? UK. So kita masih menggunakan common law. Di bawah common law ada satu peruntukan yang dinamakan sebagai law of passing off. Okay. Dia law of passing off ni mengatakan sesiapa kalau satu nama tu telah digunakan oleh seseorang usahawan tu dan nama itu telah dikenali oleh publik yang bahawa nama itu ada relate kepada usahawan tersebut untuk produk dia. So it is considered as nama tu adalah milik usahawan tu lah. Cuma isunya adalah dari segi pembuktian. Bila ada je masalah pertikaian mahkamah, so hakim sentiasa akan minta pembuktian. So pembuktian dia kalau nak buktikan kalau you dah daftarkan dekat MYPO, ada cap dagangan,
Menaipu akan keluarkan sertifikat, sijil cap dagangan. Tapi kalau menggunakan common law ni, you kena buktikan kepada hakim dalam bentuk dia tunjuk pada hakim bahawa produk ni saya dah berniaga ni dah lama. Tunjukkanlah bukti-bukti dia, invoice dia ataupun tunjukkan dari segi dari segi dah pernah masuk TV ke, ada perhatian akhbar semua tu, itu dia pembuktian kepada hakim mahkamah lah, which is quite leceh sikit lah. Cuma cap dagangan ni tempoh perlindungan dia adalah actually selama-lamanya. Cuma mula-mula kita bagi 10 tahun. Lepas tu kalau you bayar renewal fee, kita bagi lebih 10 tahun. So renewal fee dia every 10 years. Itu cap dagangan. Yang keempat tu hak cipta. Hak cipta ni saya masuk balik, tadi dah cerita pasal hak cipta sikit kan. So hak cipta ni dia ada berbagai ya. Dia ada, kalau kita boleh asingkan, kita boleh, dia ada 8 jenis lah yang besar hak cipta ni. Satu, karya sastra. Karya sastra ni penulisan lah, karya-karya yang hasil penulisan semua ni. Modul ke, you punya slide presentation, you punya buku, you punya cerpen ke, apa pun yang you tulis nota dekat depan tu kan, itu pun hasil, itu pun kira karya sastra juga. And then kita ada satu lagi, karya muzik. Karya muzik ni kalau you as a composer, so all the yang composition of music tu, itu di protected under karya muzik. Seni, karya seni yang ketiga, kalau you buat lukisan ke ataupun arca ke, itu consider bawah karya seni. You buat filem, filem pun di consider as a hak cipta juga. And then rakaman bunyi, contoh macam you buat lagu tadi tu and you rakam dekat dalam bentuk MP3, dekat dalam CD ke ataupun dekat dalam komputer, itu semua di consider as rakaman bunyi. Dan yang lastly adalah siaran. Siaran ni macam broadcast lah, apa-apa saja broadcastkan, disiarkan kepada publik, it is considered as salah satu hak cipta juga dalam bentuk siaran. Contohnya macam berita, berita ke ataupun live EPL tu kan, bola sepak semua tu, itu semua dikira sebagai siaran lah, ataupun berita Astro Awani semua tu kan, itu semua siaran. Macam saya cakap tadi, hak cipta dia perlindungan dia automatik, tetapi perlukan pembuktian. Cuma hak cipta ni perlindungan dia lama hak cipta ni perlindungan dia adalah katalah kita katakan berkenaan slide presentation tadi kan. Kalau slide presentation tadi, perlindungan dia adalah sepanjang umur owner, author of the slide presentation tu, plus 50 tahun daripada tahun kematian dia. So katalah lepas dia dah meninggal tu, so ada 50 tahun lagi dia boleh hak cipta tu adalah milik owner tu. Sebab uniknya hak cipta ni, ia boleh diwariskan. Kita boleh wariskan hak cipta ni. Dia unik sikit daripada yang lain. Yang lain tu kalau nak bagi ke orang, dia kena jual. Hak cipta ni boleh jual pun boleh, tapi wariskan pun boleh juga. Itu kelebihan hak cipta ni. So dia sepanjang umur pengkarya tu, owner of the pengkarya tu, plus 50 tahun. Itu untuk Malaysia, tapi dekat negara lain mungkin berbeza. Ada contoh macam US. US dia 70 tahun Dia lama sikit untuk US. Hilang pula suara jap. Cuma saya nak tekankan sikit lah kat sini. Sebab kadang-kadang tu saya nak terangkan apa beza perlindungan yang diberikan di bawah patent dengan perlindungan yang diberikan di bawah hak cipta. Sebab lately sekarang ni, in fact saya rasa mungkin pemerintah ni pun ada sentuh sikit tadi kot. Biasanya saya pun selalu dengar dia punya talk. Dia kata lately kebanyakan ni ramai researcher yang datang untuk cuba dapatkan dana daripada MTDC. Dia bukan bawa patent, dia bawa hak cipta. Sebab memang dua-dua ni IP. Tetapi perlindungan dia berbeza. Kalau macam patent, patent tu melindungi you punya teknologi. Contoh macam you ada buat satu inovasi, and then katalah inovasi tu adalah macam tadi tu, saya cakap, katalah saya buat speaker kan, a new kind of speaker yang berteknologi tinggi, speaker edifier. So saya filekan patent. So teknologi saya tu dilindungi di bawah akta patent.
perlindungan yang saya dapat adalah, katalah tiba-tiba ada orang buat speaker yang sama macam speaker saya tu, so saya boleh take action terhadap orang tu. Saya boleh dakwa dia kerana dia telah meniru saya punya speaker, dengan syarat saya ada patent untuk speaker tersebut. Okay. Berbeza pula kalau katalah saya ada invention which is the speaker, tetapi saya tidak memfailkan patent. Saya hanya memfailkan hak cipta saja. Okay. Biasanya yang saya tengok kalau orang nak failkan hak cipta ni, kalau it relates to research or innovation, dia akan filekan dia punya write up tu. Dia punya write up, dia punya manual ke, dia punya poster ke, semua tu dia filekan di bawah hak cipta. Dia pergi kat MIPO Voluntary Identification. So dapatlah satu sijil nama kat situ, sijil hak cipta. Okey. Apa yang tuan-tuan kena faham, tuan-tuan dan puan-puan kena faham ya, apa sebenarnya yang you dapat bila you file hak cipta. Memang hak cipta tu murah, tak sampai RM50 pun. Di RM15 campur RM30 baru RM45. Okey, untuk hak cipta ni. Tetapi perlindungan dia berbeza. Okey, contoh katalah saya buat invention berkenaan speaker edifier tadi, and then saya buat satu poster, saya nak masuk pertandingan KIK, saya buat satu poster, and then dalam poster tu adalah gambar, ada penerangan berkenaan speaker tu. Dekat speaker tu ditulislah speaker ni ada apa, ada elemen A, B, C, D, F, G. Saya letak semua tu dekat saya punya manual dan juga saya punya poster, dan saya filekan copyright ataupun voluntary identification di MIPO. Okey. Kalau saya buat begitu, katalah tiba-tiba ada orang lain tengok poster saya, and then tiba-tiba dia come up with the exactly produk yang sama. Dia keluar speaker edifier yang sebiji macam saya. Tapi dalam kes ni saya hanya hafalkan hak cipta saja. So saya tak ada hak untuk ambil tindakan terhadap orang tersebut. Sebab copyright dia hanya memberi perlindungan dari segi expression of the works. Okay, dia tidak melindungi the knowledge of the work, dia hanya melindungi the expression of the work. Meaning, contohnya, kalau ada orang lain yang buat photostat copy terhadap saya punya poster tu, saya boleh ambil tindakan. Kalau ada orang lain ambil saya punya information dekat dalam saya punya poster tu, lepas tu diletak dekat slide presentation dia, saya boleh ambil tindakan terhadap orang itu. Kalau ada orang lain ambil poster saya tu dan diletak dekat dalam buku dia, saya boleh ambil tindakan terhadap orang itu. Sebab dia hanya melindungi expression ataupun bahasa Melayu dia punya luaran, dia punya ekspresi of the knowledge tu, tapi bukan knowledge kat dalam tu. So kalau ada orang lain buat sebiji produk yang sama tetapi saya tak ada patent, saya t-shirt orang itu. Itu beza dia tu. Itu yang kadang-kadang tu benda ni agak merisaukan lah. Sebab kadang-kadang tu memang saya faham antara kriteria utama untuk dapat points dekat KIK ni, you kena ada hati intelek. So apa yang kebanyakannya peserta-peserta KIK ni dia buat, dia filekan hak cipta sebab dia murah, sebab patent ni mahal, kan. Tapi apa yang tuan-tuan faham, itulah senario dia. Kalau betul-betul produk KIK tu is very valuable, kan, memang boleh dipasarkan ke luar negara. Just imagine you file hak cipta je, lepas tu ada orang lain buat that design, and then kita nak take action, tak boleh. Memang benda ni dah banyak kali berlaku lah. Saya tengok dekat jabatan-jabatan lain. Sebab saya pun ada juga bagi talk dekat tim-tim KIK yang lain, dekat jabatan-jabatan lain. So this is the one of the scenario lah. Yang baru-baru ni ada kita bagi talk dekat jabatan Kementerian Pertahanan. Dia pun ada banyak buat inovasi, tapi itu yang berlaku. So orang pergi dekat dia punya expo, tengok, lepas tu dia tiru, dia buat. Tapi orang yang meniru ni pun pandai. Dia bukan tiru sebiji. Dia tiru dia punya gist of the technology, tapi dia ubah suai. So tak nampaklah sangat dia meniru, tapi dia punya gist of the technology tu dah kena tiru lah. So itu dia punya perbezaan dia apabila you lindungi you punya inovasi tu, you pilih sama ada you ambil hak cipta ataupun ambil patent. Tapi actually it depends to you all, terpulang pada you all. So saya just nak terangkan apakah hakikat sebenar dia. So you kena tahulah risiko dia kalau you nak go further with the hak cipta saja ataupun nak bersama-sama dengan IP yang lain termasuk patent. Okay. Boleh terus lagi ke, Doktor? Boleh teruskan. Boleh. Okey. Teruskan. Okey.
Okay. Kan So Cik Wan nak, seterusnya saya dah cover. Cik Wan nak rest kejap ke nak apa? Macam mana? Boleh? Boleh. Boleh ya? Okay. Boleh. Okay. So dalam kes ni, harta intelek seterusnya adalah petunjuk geografi. So petunjuk geografi ni adalah tanda yang digunakan pada produk yang merujuk kepada lokasi geografi tertentu. Dia konsep petunjuk geografi ni lebih kurang macam cat dagangan juga. Cuma tanda dia tu ataupun nama dia tu referring to the geography location dia tu. Contoh macam Sabahti, Sarawak paper. Contoh macam kalau kita letak Sabahti, kita kena make sure teh itu sama ada ia ditanam di Sabah ataupun ia diusulkan di Sabah ataupun di manufacture dekat Sabah lah. So dia mesti relate to the location tu ataupun Sarawak. Mungkin satu hari ni paper dah tak ada dekat Sarawak. Tapi dia masih lagi perusahaan tu diusulkan di Sarawak. Masih boleh lagi. So yang penting dia relate to the geographical location dia tu. Dan dari segi pendaftaran dia sama macam trademark juga ataupun cap dagangan. Ia perlu didaftarkan, you boleh daftarkan kat MyPo ataupun melalui penggunaan pun boleh. Konsep dia sama sebab dia konsep common law tu terpakai kat sini. Okay. Tempoh perlindungan pun sama macam cap dagangan juga. Sampai bila-bila, cuma dia, kita bagi dulu 10 tahun, lepas tu you bayar renewal fee, dapat tambah lagi 10 tahun, tambah lagi 10 tahun lah. Dia based on payment of the renewal fee tu ya. Okay, yang seterusnya adalah reka bentuk susun atulita bersepadu. Untuk reka bentuk susunan atulita bersepadu ni, dia adalah melindungi dari segi topografi ataupun design 3D of the microchip yang ada kat dalam kita punya PC, laptop semua tu kan. Itu dia punya design dia tu, topografi dia tu dilindungi di bawah akta yang ni lah, harta intelek yang ni. Dan perlindungan dia automatik. Yang ni dia lebih kurang macam copyright. Cuma saya just nak inform yang IP yang ni dia kurang popular sikit. Setakat ni kita memang jarang lah terima apa-apa orang nak lindungi benda ni di bawah akta yang ni. Sebab when it relate kepada G, orang lebih prefer kepada IP yang lain lah. Sama ada you go for patent ataupun trade secret kan. Dan tempoh perlindungan dia pula adalah 10 tahun dari penggunaan ataupun 15 tahun dari penciptaan, mana-mana yang habis dahulu. Okey. Seterusnya adalah harta intelek variety baru tumbuhan. Okay, variety baru tumbuhan ni adalah hak harta intelek yang diberi kepada pembiak variety baru tumbuhan. Contoh dia macam katalah you come up with a new kind of durian. Kita come up dengan durian Musang Queen. Musang King dah ada, kita buat Musang Queen. Musang Queen ni colour dia pink. Lain sikit daripada durian semua colour kuning, dia colour pink. Okay, so kita punya variety baru tumbuhan tu perlu dilindungi. Perlu nak elakkan orang lain daripada tiru kita punya variety tu lah. Okay, so untuk melindungi dia tu, ia perlu didaftarkan. Dan didaftarkan bukan dekat MyPo variety baru tumbuhan ni. Ia tidak didaftarkan di MyPo tapi ia didaftarkan di Jabatan Pertanian. Dan dia pun ada beberapa jenis variety baru tumbuhan dan perlindungan pun beza-beza ikut jenis variety baru tumbuhan tu. Ada yang 20 tahun, ada 15 tahun dan 25 tahun. Okey, harta intelek yang terakhir sekali saya nak cover kat sini adalah trade secret ataupun confidential information. Okay, trade secret dan confidential information ni adalah satu perlindungan bagi melindungi know-how, data teknikal ataupun resepi. Okay, especially benda-benda yang relate to chemical properties lah. Contoh macam saya bagi kat contoh kat situ WD-40. Dia punya bahan kimia dia, what kind of composition yang digunakan dekat WD-40, dekat Coca-Cola semua tu kan. Itu dia tak patentkan. Sebab satu benda yang you kena faham, bila satu produk tu dipatentkan, lepas 18 bulan publication of the patent spec tu perlu dipublish, perlu ditunjukkan kepada public. So semua orang boleh tahu apa yang punya invention. Tapi konsep patentnya you kena release the knowledge kepada orang lain supaya orang lain boleh buat further invention, tetapi you dapat monopoli simpan information tu di bawah dengan menggunakan peruntukan ni lah. Cuma dekat Malaysia ni kita tak ada Trade Secret Act. Macam dekat US dia ada Trade Secret Act, tapi dekat Malaysia ni untuk melindungi trade secret ni kita just menggunakan contract law. Okay. Biasanya orang nak lindungi trade secret ni kita contohnya katalah ada 2-3 orang yang mempunyai resepi ataupun formula untuk menghasilkan WD-40 ni. So 3 orang ni dia kena menandatangani non-disclosure agreement ataupun NDA.
So bila dia sign NDA tu, so adalah dalam tu katalah salah seorang tu bocor rahsia. So orang yang membocorkan rahsia tu akan dikenakan tindakan. Dia depend lah pada apa you nak, macam mana you nak draft the agreement tu. Tapi basically dia bergantung kepada NDA tu. NDA dan NDA, non-disclosure agreement ni, dia punya tu base kepada contract law dan juga common law lah. Common law dekat Malaysia ni sama ada sebelum-sebelumnya apa yang pernah berlaku kan. Okay. So memang trade secret tiada pendaftaran. Dan cuma satu benda yang penting bila you nak fokus kepada trade secret, you kena ada usaha yang wajar untuk merahsiakan trade secret tersebut. Contohnya kalau saya bagi contoh, kalau dalam bentuk industri getah, biasanya industri getah ni dia banyak buat innovation, dia tak nak file patent. Okay? So dia nak simpan benda tu as a trade secret. Boleh. Tapi apa dia buat? Dia sign NDA, tapi at the same time bila you nak hasilkan satu-satu getah tu, dia kena mesti langsung kilang kan. So orang akan tahu composition apa you pakai, chemical apa you pakai. So untuk elakkan orang daripada tahu, dia come up with the master batch. Master batch ni kalau you boleh bayangkan, dia macam cube ayam Knorr lah. Dia nak buat tom yum, dia ada cube ayam Knorr tu, dia main letak je. So benda semua kat dalam cube tu. Tapi dalam industri getah sama enggak, dia panggil benda tu getah yang namanya master batch. Bila bagi getah tu dekat kilang tu, dia letak benda tu dekat dalam kawah nak buat getah yang baru tu kan, dia terus jadi. Dia macam cube amino juga fungsi dia tu. So ini antara kaedah-kaedah orang guna untuk lindungi trade secret lah. Dan trade secret ni basically adalah perlindungan dia selama-lamanya. Okay, so next slide. Okay, sini saya nak tunjukkan berkenaan hati intelek, yang mana hak intelek ada di dalam satu produk. So ada, saya bagi contoh ni smartphone. Dekat dalam smartphone ni ada pelbagai hati intelek. So that's why bila you come up with your innovation, bila buat KIK nanti, you kena consider whether produk ni ada hati intelek apa untuk saya lindungi. Contoh macam you come up with a produk macam handphone ni. So dia pertama sekali you kena consider dari segi jenama dia. So kalau ada jenama tu perlu dilindungi di bawah cap dagangan. Okay, kalau dia ada teknologi, dekat produk tu ada teknologi, contoh macam handphone ni dia ada teknologi, dia punya 4G dia lah, 5G dia, and then dia punya teknologi dari segi dia punya macam dia swipe semua tu kan, itu semua perlu dilindungi di bawah patent. And then dari segi rega bentuk susu atau litar bersepadu, dia punya design of the dia punya susu atau bersepadu tu, microchip tu pun dia dilindungi di bawah rega bentuk susu atau litar bersepadu. Dan juga dari segi hak cipta. Okay, program code dia punya source code. Contoh macam all this electronics ni, dia ada source code dari program code untuk untuk buat benda tu running kan. So this program dia dilindungi macam karangan jugalah. Macam kaedah penulisan karangan tu. Dia macam tu jugalah dia punya analogi dia tu. So dia punya all the arahan-arahan pengatur caraan program code tu semua dibunyikan di bawah hak cipta ataupun copyright. Cuma uniknya komputer program ni, software ni kan, dia boleh dilindungi di bawah dua peruntukan. Satu dari segi dia punya source code ataupun program code, dia boleh dilindungi di bawah hak cipta ataupun copyright. Tetapi dia punya sistem the whole system bagaimana bagaimana teknologi tu berfungsi daripada awal sampai akhir, itu boleh dilindungi di bawah patent. Okay, saya bagi contoh Waze. Contoh macam Waze tu kan, yang kita kadang-kadang kita tak tahu jalan, kita tekan Waze ataupun kita pergi Google Map. Dia ada banyak patent kat Waze tu. So Waze tu dia ada source code dia. Source code dia tu itu dilindungi di bawah hak cipta. Tetapi dia punya sistem bagaimana daripada you on the Waze punya button, lepas tu Waze tu dapat detect you punya location dekat mana, and then dia mapkan you dekat map dekat location tu. Lepas tu dia bagi you cadangan route mana nak pergi sampai ke destinasi yang you nak sampai tu, itu semua patented. Termasuklah juga macam social media. Social media punya sistem pun, Facebook, Friendster semua tu kan. Dulu Friendster lah, sekarang Facebook, Instagram. Dalam tu pun ada banyak patent. Okay, dia punya sistem, bagaimana sistem dia beroperasi. Itu semua protected under system. Tetapi dia punya source code, dia punya program code lindungi di bawah hak cipta. Okay. Okay, yang last sekali adalah rega bentuk industri. Rega bentuk industri ni pula dari segi design terhadap sesuatu produk tu. Design produk macam dalam smartphone ni, design smartphone tu ia dilindungi di bawah rega bentuk pendustrian. Okay, so basically saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan kena faham, dalam satu produk dia boleh ada macam-macam.
macam-macam IP. So bila tuan-tuan dan puan-puan dah dengar saya punya penerangan tadi, hopefully tuan-tuan faham, okey yang ini kena protect bawah ni. Yang ni kena protect bawah ni. So dia punya perlindungan dia ada pelbagai. So boleh refer balik lah. Boleh refer balik dia punya apa, saya punya nota tadi tu untuk nak tahu ini fall under apa, ni fall under apa. Okey. Seterusnya apa dia? Tapi itulah. Ke ada apa-apa soalan lagi ke sebelum saya nak teruskan lagi? Ni saya boleh buat sampai pukul berapa ni, Doktor? Kalau nak ikutkan panjang lagi ni. Kita sampai pukul 1 lah Cik. Tuan Ikhwan. Cik Ikhwan boleh ya? Boleh. Boleh. Okey, sebelum tu ada soalan ni. Ada soalan bertanya tentang kejap ya. Dalam chat room tadi, alamak. Okey, nak bertanya dari Cik Syaiful Rizal Nur Aini. Tuan nak bertanya, reka bentuk produk atau pattern mempunyai tarikh luput tak? Oh ada, 20 tahun. 20 tahun daripada tarikh pendaftaran. So macam saya cakap tadi, once you filekan, katalah saya filekan untuk invention tu pada 20 Mei tahun 2020. So invention saya tu, patent tu dia tamat perlindungan dia pada 20 Mei tahun 2040. Itu tarikh luput dia. So selepas 20 Mei 2040, teknologi tu dah jadi public domain. Siapa-siapa boleh guna. Saya bagi contoh macam Panadol. Panadol, paracetamol tu, itu patented tu. So bila patent dia dah expired, so ramailah orang buat macam-macam produk Panadol, macam produk paracetamol, ada Eufamol, ada macam-macam mol lah. Tapi itu memang legal, memang dibenarkan. Sebab company tu, GSK tu hanya boleh monopoli terhadap produk tu selama 20 tahun sahaja. That's why kalau kita perasan, GSK, owner of the Panadol tu, owner of the brand of Panadol, dia come up with the Panadol Extend dan macam-macam Panadol Optizorb lah. Itu semua patented tu. Ya Tuan, ada soalan kan? Okay Tuan, ada soalan lagi ni. Kalau berkenaan dengan lecture slide tu, kalau ada perubahan konten sedikit, perlu apply IP yang baru ke, ataupun ada certain percentage perubahan yang kita perlu apply semula? Macam mana tu Tuan Ikhwan? Perubahan sedikit. Ada percentage tertentu tak untuk kita katalah nak apply semula IP tu kan? Bila kita dah register lah untuk lecture slide tu. Okey, saya suka buat macam ni lah. Signifikan tak perubahan tu? Kalau signifikan, mungkin you boleh buat a new SD lah. Tapi kalau setakat you touch-up sikit-sikit tu tak perlu. Sebab basically kita perlindungan dia lebih kepada perlindungan dari segi expression kat luaran tu. Contoh macam saya punya slide ni kan. Katalah saya mula-mula tak ada benda ni, and then saya buat totally a new different format. And then saya ada banyak masukkan a few significant punya information kat dalam tu. Yang itu mungkin saya perlu tambah lah. Mungkin saya perlulah buat that copyright. Cuma macam okay, saya bagi contoh Saya bagi contoh macam mana you nak relate kan. Kepentingan dia perlu buat ke tidak. Okay, saya bagi contoh dari segi infringement. Bagaimana copyright infringement tu berlaku. Okay, saya nak bagi contoh lagu. Okay, katalah lagu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dulu ingat ini saya nak real story ni. Puff Daddy kan, Puff Daddy dekat US tu, dia buat satu lagu dulu tahun 1995 ke 1997, saya lupa. And then dia buat lagu tu is dedicated untuk kawan baik dia, nama dia Notorious B.I.G. Dia buat satu lagu, tajuk dia saya dah lupa. Tuan-tuan yang ingat boleh beritahu lah. Tapi lagu tu actually dia dah melanggar copyright seorang pemuzik yang lain. Kalau tak silap saya Bruce Springsteen kot. Dia buat satu lagu, Stand By Me nama lagu tu, and then lagu tu dah langgar dia punya lagu Bruce Springsteen tu.
Tapi kalau kita dengar, memang kita tak boleh relate. Ni apa? Memang totally macam beza. Tapi hanya orang yang dalam bidang tu, dalam bidang muzik, dia boleh nampak persamaan dia tu. Dan persamaan dia tu tak besar. Saya bagi contoh Puff Daddy, dia tiru just a few composition saja. Dia tiru dalam a few seconds je dia punya composition tu, dia masukkan dekat dalam Puff Daddy punya chorus. Yang mana kalau orang biasa layman dengar, dia tak nampak persamaan dia. Tapi untuk orang pemuzik yang tahu composition tu, dia tahu ini sama. Dan dia punya hujah dia adalah, dia punya peniruan tu adalah signifikan. So signifikan kepada orang dekat dalam bidang muzik lah, sebab dia sentiasa relate kepada orang dalam bidang muzik tu. So orang dalam bidang muzik tu tahu ini lagu ni dia ambil daripada composition muzik daripada Bruce Springsteen. Disebabkan oleh itu Puff Daddy dia kena saman by Bruce Springsteen, dan semua royalty yang dia dapat daripada lagu tu diberikan kepada Bruce Springsteen. Yang mana lagu tu dia memang dapat berjuta-juta. So dia tak kira berapa persen, 20%, 30%, 1%. Kalau 1% sekalipun, tapi dia punya peniruan tu is very significant. Orang tahu, orang dalam bidang karya tu tahu yang mana benda ni adalah ditiru daripada orang lain. So dia dah hilang originality tu. So itu dah kira sebagai pelanggaran hak cipta. Dia tak tengok kepada percentage, dia kira dari segi signifikan. Kalau benda tu very significant, orang dalam bidang tu tahu ini memang berlaku pelanggaran, memang itu dah kira pelanggaran lah. So mungkin you boleh gunakan tu untuk consider sama ada patut tak saya buat filekan SD. Tapi macam sentiasa nak buat file, sentiasa nak file SD je jenuh jugalah kan. So mungkin you boleh consider ni lah, tengok mungkin every semester ke apa ke ada buat perubahan baru kan. Mungkin lah you boleh buat new punya ni. Tapi make sure kalau boleh tu dia adalah a few practice yang kita cadangkan. You letaklah watermark. Macam saya tak ada letak watermark kan. You punya presentation letak watermark, and then satu lagi you punya slide presentation make sure you letakkan dia punya source. Contoh macam you ambil bahan-bahan daripada internet ke apa ke, make sure you letak source. Contoh macam kata dia ambil gambar daripada Wikipedia ataupun ambil daripada slide saya sekalipun kan, you letaklah source dia daripada presentation from MyPo. Gitu. Yang penting sebab hak cipta ni ada moral right. Dia ada banyak right sebenarnya hak cipta ni. Dia ada economic right, dia ada moral right. Economic right tu contoh macam you nak jual satu-satu hak cipta tu, you boleh dapat economic right lah. You boleh licensekan, you boleh jual. Tapi dari segi moral right, walaupun katalah contoh macam Dr. Nurhaniza dia buat satu buku Ombak Rindu lah. Saya dengar tadi ada cerita Ombak Rindu tadi. Tadi lain biar lecture. Okey. Dia katalah Dr. Nurhaniza buat Ombak Rindu. Okey. Buku Ombak Rindu tu Dr. Nurhaniza dah jualkan kepada publisher. Publisher dah bayar one lump sum duit kepada Dr. Nurhaniza. Tetapi publisher tu dia bertanggungjawab untuk letak buku tu nama Dr. Nurhaniza. Dia tak boleh letak nama dia. Contoh yang saya publisher tu, saya nak letak, saya letak nama saya lah Ikhwan. Tak boleh, itu dah melanggar moral right. Sebab moral right ni adalah hak kepada sesuatu author untuk maintain dia punya ownership terhadap sesuatu karya tu. Walaupun karya tu dah bertukar tangan banyak kali, tapi dia kena maintain. Author dia mesti maintain orang tu. Dia tak boleh nak tukar nama. Dia tak boleh nak tukar nama, and then dia tak boleh nak tukar konten tu kepada benda-benda yang menjejaskan integriti the original author. Contoh macam katalah Dr. Nurhaniza buat buku Ombak Rindu, tapi bagi kat saya publisher, saya ubah dalam tu, saya letak dalam Dr. Nurhaniza, saya ubah benda tu jadi benda-benda yang tak elok sikit. Saya letak gambar-gambar yang tak elok sikit kat dalam tu kan, and then dia dah menjejaskan integriti Datuk Nurhaniza. So benda tu pun menjejaskan moral right Dr. Nurhaniza. Dr. Nurhaniza boleh saman saya. So dia lebih kurang gitulah dia punya information dia tu. Okey. So soalan ni makin banyak yang masuk ni. Tuan Ikhwan, macam mana kita nak teruskan dengan ada presentation lagi ke? Banyak lagi ke presentation? Nak ikutkan banyak lagi. Tapi saya better kalau dah ada banyak soalan, better jawab soalan kot. Kita jawab soalan ya? Okey. Kita jawab soalan lah. Apa je soalannya? Okey, soalannya sebab ni kami kebanyakannya pensyarah. Ya,
memandangkan situasi PKP ni kan. Jadi pembelajaran tu atas talian lah, dalam talian. Okay, kita ada massive open online courses. Jadi bahan pengajaran tu kebanyakannya kita daripada silibus dan juga bahan-bahan rujukan yang lain. Tapi kita olahkan jadi contohnya presentation tu dalam bentuk Powtoon ataupun ada medium terkini. Presentation tu nak bagi dia menarik kan. Jadi itu boleh tak kalau kita daftarkan di bawah ni hak cipta, hati intelek, boleh? Boleh sebab you dah ubah sikit tapi dia benda yang you kena faham you ambil orang lain punya barang tapi olah-olah kan bagi benda tu dah berbeza daripada yang original. Itu dah kira macam karya terbitan. Dia satu lagi saya tak sempat nak cover lagi, karya terbitan. Karya terbitan kalau yang mudah kita nak faham, katalah mula-mula tu buku tu bahasa Melayu, lepas tu kita ubah dia kepada bahasa Inggeris. Dia berubah sikit dia punya maklumat kat dalam tu, tapi karya asalnya sama. Contoh macam ni, katalah mula-mula tu information tu dalam bentuk manual atau buku teks, tapi you ubah dekat dalam bentuk Powtoon kan, yang pakai tulis-tulis tangan tu kan, Powtoon kan. Tapi information asal adalah katalah milik Dr. Nurhanisah. Lepas tu ada saya buat Powtoon terhadap lecture tu ataupun buku yang Dr. Nurhanisah tu buat. Saya boleh buat yang tu dan saya boleh dapatkan copyright untuk Powtoon tu untuk saya. Tetapi pada masa yang sama saya kena menjaga moral right. Itu yang saya kata tadi, moral right tadi. Hak moral terhadap orang yang saya tiru mula-mula tu. So dekat dalam presentation, dekat dalam Powtoon tu saya kena beritahu source asal daripada siapa. Source asal daripada orang sekian. Dan orang ni saya kena beritahu lah, contoh macam saya ambil daripada lecture Dr. Nurhanisah, source dia saya kena beritahu. Source dia adalah untuk information ni adalah daripada lecture note by Dr. Nurhanisah sekian. Kena beritahu lah bila punya source tu kan, buku apa semua. And then at the same time, satu syarat dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat begini tanpa dikenakan apa pembayaran dengan syarat is for educational purposes. Dia macam kira kalau ikut dia punya term copyrightnya nama dia fair use. Tapi nak senang faham, for educational term tak ada masalah. Dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan semua tak dapat apa-apa duit lah daripada perkongsian tu. Bukannya untuk dijual. Contoh macam katalah you buat lecture tu lepas tu you charge. Contoh macam Dr. Azizan Osman tu kan ada charge seorang RM1. Yang tu tak boleh. Itu dah for commercial purpose. Yang itu kalau nak buat macam tu you kena dapatkan kebenaran daripada original author tu. Tapi for the educational purposes dengan cara ni macam for lecture kan, lecture kepada students, yang itu tak apa, it is considered as a educational purposes. Yang penting you code balik siapa dia punya source tu, siapa yang bagi maklumat tu, and then dia punya yang baru tu bolehlah nak daftarkan copyright. Cuma dia kadang-kadang tu dia bermain sikit lah, sebab kadang-kadang tu kalau dia charge sikit tu bahaya tu. Kalau dia ada je keuntungan, ada je for commercial purposes, you dapat something commercial gain, takut-takut benda tu diambil tindakan by somebody lah yang owner, the original owner of the content tu lah. Begitulah lebih kurang. Okey, terima kasih. Ikhwan, ada lagi satu soalan, kita ambil satu lagi lah ni daripada Tuan Muhammad Isyamuddin bertanya, ada tak inisiatif atau insentif seperti Korea atau Jepun menggalakkan rakyatnya mendaftarkan satu paten untuk setiap orang? Oh ya, Korea Jepun satu itulah orang kan? Saya tak pernah dengar pula. Okey, ada maklumat. Mungkin daripada perspektif kita Malaysia, kalau saya tak pernah dengar pula. Sebab kita memang, kalau kita tengok kebanyakan dana yang diberikan oleh baik Kementerian Pelajaran, KPM keluarkan ataupun MOSTI, memang dekat dalam tu memang dia allocatekan IP.
memang kita pernah buat satu meeting lah, kita pernah tanya diorang all this owner of the Dana ni, kita tanya Musti, kita tanya KPM, kita tanya Cradle, Traju semua. Dia kata memang dekat dalam tu memang dia memang the inventor boleh allocatekan that portion of IP tu lah. Contoh macam katalah saya buat satu research on katalah palm oil, and then kita dapati ada satu content composition dekat dalam palm oil tu bagus sangat untuk contoh nak selesaikan masalah COVID-19 contoh kan. So memang kita bila kita katalah kita apply dana smart fund ada Musti tu, so memang Musti membenarkan kita untuk meletakkan some portion of it for IP registration. Sama juga itu untuk Musti memang ada itu. So tapi terpulang kepada inventor sebenarnya masa you nak submit the application tu kan, budget tu you sendiri buat kan. Letaklah berapa ribu kan. Contoh macam kata nak file patent, letaklah 20,000 katalah untuk sampai ke overseas. Itu kena mahal sikit lah, mungkin 20,000, 1,000. So actually you boleh letakkan that IP, that portion of IP tu dekat dalam research grant tu. Sebab dia kebanyakan yang saya tengok dia bukan datang alone, patent tu saja, dia datang bersama-sama dengan research grant. Cuma apa yang MyPo punya inisiatif under RMK 11, Raja Malaysia ke-11 daripada tahun 2016 sampai end of this year lah, kita ada buat satu dana pemfailan hati intelek untuk belia dan pelajar. Yang ini sebenarnya dana hati intelek ni pada mula-mula kita nak plan dulu, kita sebenarnya kita nak fokus kepada kolej kemahiran. Sebab pada masa tu, pada before 2016 tu, kita dapat banyaklah cadangan daripada politeknik apa semua, sebab diorang tak ada grant untuk filekan diorang punya innovation. Contoh macam all IPTS semua, dia memang dah ada avenue dia memang dah ada tempat untuk apply all this grant, untuk apply grant dekat Musti, KPM semua kan. Cuma politeknik dia tak memenuhi kriteria untuk apply most of this grant. So kita take the initiative time tu, kita come up with the program dana lah. So actually memang program ni still ongoing. Cuma saya minta maaf lah, kita tak boleh nak extend kepada university. Sebab kita hanya berikan kepada belia yang berumur 40 ke bawah, sama ada dia usahawan ke apa, ataupun dia pelajar dekat kolej-kolej kemahiran. Kolej kemahiran ni TVET lah. Sama ada politeknik, IKBN ke, all TVET semua boleh apply untuk dana ni. Cuma tak tahu ni sama ada program ni diteruskan atau tidak untuk tahun depan. Begitu juga kalau saya nak cakap pasal dana ni, macam Traju kan dia ada program Superb 500,000 tu kan. Dalam program Superb tu pun you boleh letak IP tu, sebab ada salah seorang penerima dana hati intelek, dia belia, dia dapat dana. Tapi untuk to go further, and dia pitch for Superb, dia dapat 500,000 tu. Tapi dia nak pergi masuk overseas pay market. So a lot of portion dekat dalam dana Superb 500,000 tu dia allocate for PCT punya filing untuk file kat luar negara. Dia memang dia letak, dia memang dia dapat lah, dia dah file lah dekat PCT untuk inovasi dia tu. So memang dia actually kita tak adalah macam very fokus, kita tak fokus kepada patent itself, kita fokus kepada IP tu bersama-sama dengan research ataupun bersama-sama innovation apa kita nak buat. Sebenarnya kebenarannya memang nak ikutkan dekat Malaysia ni banyak sangat grant lah. You boleh pergi Cradle, you boleh pergi Traju, you boleh pergi under platform ventures pun ada. In fact Musti banyaklah kalau nak ikutkan. So cuma you kena mungkin MTDC kan, mungkin Puan Maritini tadi ada cover kot dia punya dana funding punya agensi ada kat Malaysia ni. Okey, soalan terakhir saya rasa ni soalan terakhir daripada Dr. Muhammad Sharif untuk person in charge untuk dihubungi bagi nak dapatkan progres permohonan hak cipta voluntary notification dengan MyIPOB. Agak-agaknya nanti. Macam mana saya tak faham. Dia chat. Macam mana soalan? Ulang balik. Soalan dia nak dapatkan kontak, mungkin kontak number, kontak person lah untuk dapatkan status permohonan yang sebelum ni dah hantar, progress. Jadi kalau begitu boleh tengok website MyIPO ke macam bagaimana tu agaknya? Yang tu boleh, ini untuk apa, hak cipta copyright?
Untuk ya betul, progres permohonan hak cipta voluntary notification. Voluntary notification. Okay, kalau voluntary notification boleh refer pada department copyright sebenarnya. So kalau nak kalau nak terus dapatkan direct lah to the officer dia. You boleh contact Puan Mawar Hartini. Dia memang menguruskan benda tu lah. So saya mungkin you boleh buka balik dekat directory MyPo tu. You pergi bahagian copyright, ada nama pegawai nama Mawar Hartini. So you boleh contact dia directly. In fact mana-mana pegawai copyright dekat dalam list tu pun you boleh contact. Ataupun kalau you nak susah sangat, you boleh contact kita punya general number pun. And then in fact general number tu 2299 berapa belakang saya lupa. Tapi boleh tengok dekat website kita ada general number tu. So boleh contact dekat situ, nanti dia akan refer pada Puan Mawar Hartini juga. Kalau tak ada Puan Mawar Hartini tu tak ada, not available, mungkin dia work from home ke, dia akan refer kepada orang-orang lain lah. Sebab copyright tu memang macam kita orang juga, dia ada sekarang ni PKP punya style kan, dia datang bukan kerap, datang mungkin seminggu tu 2 kali je. So insyaAllah kalau nak dapatkan tu memang boleh. Ataupun kalau nak lagi respon lagi laju, pergi dekat Facebook MyPo, dekat situ ada WhatsApp. Dekat Facebook MyPo tu ada WhatsApp MyPo, WhatsApp je kat situ. Memang dia akan layan lah. Tapi bila dah masuk PKP ni, saya dapat tahu daripada tim BKK sana memang banyak sangat dia punya orang lalu situlah, sebab orang susah nak call, dia go WhatsApp punya dia punya perkhidmatan lah. So memang banyak cara. Okey doktor, ada soalan lagi ya? Yang terakhir ni, saya rasa ni yang terakhir ya, Cik. Boleh. Tuan-tuan ya. Okey, ada yang bertanya ni, Cik Muhammad Zafian, berkenaan dengan software, sama ada pendaftaran secara, sekejap ya, mana dia dah hilang pula. Sekejap ya. Okey, online software untuk perlindungan under patent atau pembaharuan utility. Yang mana satu tu? Software. Ya, software. Okay, software ni dia is considered as, macam saya cakap tadi lah, dia boleh satu, you protect under, is considered as a reka cipta, ataupun dia boleh consider as a hak cipta. Reka cipta, hak cipta lain Reka cipta bahasa Inggeris dia invention, hak cipta bahasa Inggeris dia copyright. So macam saya terangkan tadi, source code, program code semua covered under copyright. Okay, dalam kes dari segi invention, bagaimana you nak protect the whole system untuk software tu. Katalah saya bagi contoh, software ni adalah software berkenaan waste tadi kan, macam mana waste tu beroperasi. So dia bukannya, kita bila nak tentukan sama ada the patent atau pembaharuan utility. So first kali sama ada patent atau pembaharuan utility is first thing you kena buat patent search. Itu yang saya tak sempat nak cover tadi, kepentingan patent information database. Okay, untuk all the researcher semua kan, lecturer semua, bila you nak buat inovasi, satu benda yang kita nak try to prevent is, kita nak prevent you from reinventing the wheel. You buat something benda yang dah ada. So bagi mengelakkan you reinventing the wheel, itu sebab tu kita sarankan you buat patent search. Patent search ni adalah you check balik dekat all over the world sama ada inovasi yang kita nak hasilkan tu sudah ada ke belum. Dia tak mestinya benda tu dah dipatenkan, sama ada dah ada orang guna ke, dah pernah diciptakan kat mana-mana jurnal ke, itu pun dah cukup bukti bahawa invention tu tak boleh lepas untuk pendaftaran patent. So you kena buat patent searching dulu. Once you dah buat patent searching and then you dapati betul invention, contoh invention saya tu waste kan. Contoh saya tengok waste ni navigation system guna satellite ni memang tak ada orang lain dah buat. Then baru you filekan patent. Okay. Perbezaan antara patent dan pembaharuan utility adalah yang paling utamanya adalah terletak di bawah satu kriteria yang diberi nama sebagai langkah mereka cipta, ataupun bahasa Inggeris dia inventive step. Okay. Untuk mendapatkan patent, invention kita tu, contoh waste tadi tu, dia kena qualify kriteria inventive step.
Tetapi untuk pembaharuan utility, kriteria inventive step ni adalah tidak perlu. Tak perlu comply kepada inventive step punya requirement. Yang mana inventive step punya requirement ni agak tinggi lah. So that's why kalau invention yang tak berapa nak hebat sangat, dia nak lepas inventive step tu payah. Tapi nak tahu sama ada inventive step requirement tu lepas atau tidak, saya sarankan you buat pattern searching dulu. Satu, mungkin bila and then you buat pattern searching ni, advisable you gunakan registered pattern agent lah. So registered pattern agent tu boleh advise you sama ada you nak benda ni lepas requirement inventive step atau tidak. Kalau dia kata lepas inventive step, okay, you go for pattern. Kalau tak lepas, you go for pembaharuan utility. Tapi itu ada pandangan-pandangan tertentulah. Tapi pada pandangan saya, berdasarkan pengalaman saya as a examiner lah, saya berpandangan the best thing is you go for pattern dulu. Sebab kelebihan dekat Malaysia ni, katalah bila dia sampai dekat pattern examiner dia akan check balik requirement inventive step ni. Mungkin dia kata, oh, invention ni tak lepas inventive step tetapi dia lepas requirement yang lain. Requirement lain tu antaranya requirement baru, invention tu baru di dunia. So kalau macam tu, kalau you punya invention tu lepas kriteria baru tetapi tak lepas kriteria inventive step, you actually boleh convert. Masa tengah processing tu, you boleh convert daripada pattern kepada pembaharuan utility. So kita ada kemudahan tu. So bila you convert kat situ, you go for pembaharuan utility lah. Tapi we try as best as we could, kita try for pattern dulu. Sebab pattern ni kelebihan dia senang nak keluar. Sebab dia senang kita nak masuk negara-negara luar. Sebab requirement pattern dekat luar tu sama. Inventive step tu penting. Pembaharuan utility ni dia lebih kepada domestik. Sebab kalau kita ada pembaharuan utility, kita hanya boleh file pembaharuan utility dekat negara-negara lain yang ada peruntukan yang sama. Tapi pembaharuan utility ni banyak negara tak ada. US tak ada. Jepun pun tak ada pembaharuan utility. Jepun ada. US tak ada. Ada a lot of country tak ada pembaharuan utility. So you susah nak penetrate overseas punya market. So kalau pembaharuan utility ni dia lebih kepada domestic punya market. Itu beza dia tu. Tapi nak tentukan sama ada kata, oh ini invention ni pattern atau pembaharuan utility, dia susah. Sebab nak menentukan dia, you kena buat pattern searching dulu. You kena tengok apa invention yang telah dihasilkan sebelum ni. Itu kaedah dia lah. Okey, Doktor, boleh? Halo, Doktor? Oh, dia saya tak berapa dengar suara Doktor. Dia macam hang kejap. Ada technical problem kot, Dr. Nisa. Dr. Nisa tak dengar suara. Dia sangkut, dia macam hang. Dengar. So ada soalan lagi ya? Okey. Mungkin kita ambil soalan yang boleh lagi ke dalam seminit dua ni? Boleh. Okay. Boleh. Ada yang bertanya tentang design sahaja macam mana? Kalau sistem design sahaja untuk proses pelindungan hak cipta tu bagaimana pula? Design macam mana tu? What do you mean by design? Itulah. Itu soalan dia agak tergantung sikit. Kalau ada puan yang bertanya di sini tu mungkin boleh elaborate sikit ke soalan tu, ataupun ada yang ada satu soalan lain ni. Kita tunggulah Puan Noraizan untuk bertanya lebih lanjut tentang sistem design tu. Sementara dia menaip soalan tu, ada yang bertanya, apa nasihat Tuan jika sesebuah produk KIK masuk ke pertandingan inovasi, daftar hak cipta atau harta intelek? Nak masuk, dia best thing kalau nak masuk pertandingan ni, ini kita punya advice lah. In fact, advice kita kepada semua masa dulu, kepada semua universiti dulu, masa kita mula-mula start MyPhone ni dulu, kita cadang, kita bagi tahu before you tunjuk ke orang lain berkenaan invention tu, make sure you file patent untuk invention tu dulu.
Sebab dia ada impact dia. Katalah kita tunjuk dulu dekat orang, kita masuk pertandingan KIK, tapi kita tak contain information tu. Maksudnya ada orang lain dah tengok. Ada kemungkinan orang yang tengok ke pameran kita tu ke, ataupun in fact juri tu ke, tapi pernah berlaku tau, ada orang komplain kat saya juri tu yang buat benda tak elok tu. Dia ambil teknologi tu, lepas tu dia tiru, dia buat dekat luar. Tapi pada masa tu inventor tu dia tak filekan patent lagi. So dia nak take action susah. Sebab benda tu dah dihasilkan kat luar. Sebab andai kata dia filekan patent pada masa tu, ada kemungkinan patent dia akan ditolak. Sebab itu konsep dia, one thing you kena faham, patent ni konsep dia adalah first to file. Siapa file dulu dia punya. That's why kalau katalah ada orang lain file dulu daripada you, walaupun you dah cipta benda tu dulu, benda tu akan jadi orang yang lain tu punya sebab dia file dulu. Itu dia punya permasalahan dia. Okay, satu lagi permasalahan dia adalah katalah you publish dulu. Okay, dia konsep dia patent ni, invention tu mestilah baru. Okay, mestilah baru di dunia. Okay, katalah pada hari ini 20 hari bulan Mei 2020 saya publish benda tu. Tak kisahlah saya masuk jurnal ke ataupun saya masuk pertandingan KIK ke. Okay, tiba-tiba tak lama lepas tu 5 bulan kemudian baru saya filekan patent. Okay, konsep dia patent ni, katalah saya file patent tu pada 1 Januari tahun 2021, which is about 7 months lagi lah ke depan kan. Saya filekan patent pada 1 Januari tahun 2021. So konsep dia, patent examiner ataupun MIPO, dia akan check daripada 1 Januari tahun 2021 ke belakang. Dia akan tengok 1 Januari 2021 ke belakang, dia akan tengok sama ada tak invention yang sama telah dihasilkan sebelum 1 Januari 2021, sama ada di Malaysia ataupun di mana-mana negara di dunia. So walaupun bila kita tengok ke belakang, tiba-tiba dia jumpalah you punya invention tu, ada possibility invention tu you kena tolak. Contoh macam you dah write satu journal, and then journal tu bertarikh 20 Mei 2020. So journal tu dihasilkan, ditunjuk kepada public terlebih dahulu. So permohonan patent dekat MIPO tu ada kemungkinan ditolak disebabkan oleh you dah disclose dulu dekat public. So kita consider as you punya permohonan patent pada 1 Januari 2020 tu tidak baru, walaupun you sendiri yang file. Okay, ini dia punya by default. Tetapi dekat Malaysia kita ada bagi satu kelonggaran. Ini di Malaysia saja dan di beberapa negara lain lah. Okay, di Malaysia kalau situasi itu berlaku, ia masih dibenarkan dengan syarat publication sebelum pemfailan di MIPO tu berlaku dalam masa 1 tahun. 1 tahun sebelum pemfailan di MIPO. Dalam arti kata lain, untuk case study tu, tindakan inventor tu terselamat lah. Sebab kita ada satu peruntukan di bawah akta patent kita buat pengecualian. Kalau benda tu dilakukan sendiri oleh inventor tersebut ataupun ada third party yang lain yang secara tidak beretika mendisclose kita punya invention dekat dalam public. Tapi benda tu kena berlaku dalam masa 1 tahun. So katalah kita filekan dekat MIPO 1 Januari tahun 2021. So kalau kita tertunjuk dekat orang, terpublish ke masuk KIK sebelum daripada 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021, itu dimaafkan. So bila masuk dekat MIPO, you kena inform dekat MIPO, benda ni pernah masuk pertandingan KIK pada tarikh sekian-sekian, which is within 1 year. So kita tak akan consider you punya publication yang you masuk jurnal ataupun you masuk pertandingan KIK tu as an evidence untuk menolak you punya permohonan tu lah atas sebab benda tu tidak baru. So itu kelonggaran. Tetapi benda ni bukan hanya di Malaysia saja. Malaysia je yang bagi 1 tahun. Dekat Jepun dia bagi 6 bulan. Dekat US tak ada langsung. Dekat Europe pun tak ada. Tak ada peruntukan 1 tahun ni. 1 tahun ni kita gelarkan dia grace period.
1 year grace period. Kat Malaysia je 1 tahun dan a few ASEAN countries bagi 1 tahun. Sebab dia kebanyakan dia nak elakkan benda ni lah. Sebab dari segi publication ni banyak kebanyakan negara maju semua tu dia dah aware. Dia dah tahu aware dah, you jangan before you publish you kena file patent dulu. Itu dia punya konsep dia. So itu yang penting lah yang kita tekankan. That's why kepentingan dia satu, nak elakkan you punya invention tu dulu ditolak, you punya permohonan patent tu ditolak disebabkan oleh you sendiri yang disclose benda tu. Benda ni banyak berlaku dulu kalau masa mula-mula saya masuk tu tahun 2000 zaman-zaman 2000 lebih tu lah, lecturer ramai tak tahu, so dia masuk jurnal dulu. Lepas masuk jurnal, lepas tahun lebih dia file patent pula disebabkan oleh jurnal dia sendiri. UTM nak kena dulu. Kita tengok ni dah masuk jurnal, masuk macam-macam kan, so kita terpaksa tolak sebab kita tahu dia punya tapi sebab dia tak comply kepada peruntukan akta kita, so terpaksa kita tolak. And then satu lagi risiko dia, saya nak tambah, ada kemungkinan kalau you tak file patent dulu yang invention you tu kena curi kan. Saya tak tahu lah KIK punya konsep macam mana dekat UiTM kan, tapi saya ada menerima a few complaints lah yang mana juri tu sendiri, juri tu dia masuk pertandingan KIK juga, tapi dia jadi juri kat tempat lain. Dia ambil invention contoh dia jadi juri kat UiTM, dia ambil invention kat UiTM, lepas tu dia ambil invention tu dia pergi masuk pertandingan dekat tempat dia, ataupun dia masuk pertandingan wife dia punya tempat, menang. So digunakan benda tu sebagai satu cara untuk salah guna lah. So kalau you ada patent kat situ, you boleh take action lah, ataupun at least nak elakkan benda tu berlaku kan, you ada copyright ke, copyright tu cukup nak dakwa orang tu lah. Memang benda-benda ni pernah berlaku. So mungkin satu yang saya sarankan masa, sebab saya pun pernah attend meeting dulu dengan mampu kan yang buat yang handle all this IK ni kan. Sarankan untuk bila penjurian tu, kalau tak silap saya ikut perkeliling yang Horizon baru tu kan, dia tak ada pameran kan, tak ada pameran, dan kita dia tak ada pementasan nak tunjuk dekat orang ramai tu. In fact dia kena menjaga kerahsiaan tu. In fact saya sarankan dulu masa meeting dengan diorang dulu, kita sarankan kalau boleh juri semua tu sign NDA, non disclosure agreement. So benda tu boleh mengikat daripada juri tu sendiri menyeleweng. So itu mungkin one thing you boleh take note lah. Dan masa pemeriksaan untuk inovasi tu pun tak boleh nak tunjuk dekat orang ramai sangat lah. Benda tu dah dipatentkan. Kalau nak buat pameran ke, benda tu dah dipatentkan, nak tunjuk kat pameran, okey. Contoh event tu, contohnya nak masuk ITEX ni kan, nak masuk ITEX ke NTE ke, misalnya pertandingan pencipta semua tu kan. Saya sarankan sebelum masuk pertandingan tu file patent dulu. Once dah file tu, even tu belum geran, tak apa, sebab dia dah halfway there dah. So you dah dapat filing date tu dulu. Okay, boleh betul? Okay, boleh. Terima kasih Tuan Samsul yang melontarkan persoalan tadi berkenaan dengan reka cipta ataupun yang mana satu dulu kan, patent ataupun reka cipta. Boleh lagi satu soalan Tuan Ikhwan. Yang ni yang tadi boleh Tuan Ikhwan, minta maaf yang tadi agak tergantung soalannya tu. Bertanya daripada yang tergantung tu, database design dalam bentuk drawing atau model atau information system design, saya rasalah soalannya nak bertanya tentang perlu protect, lindung under patent atau pembaharuan utility. Betul ya? Saya rasa Puan Noraizan begitu, sebab dia bertanya, dia cuma sekadar bagi tahu database design, drawing atau model information. So saya rasa perlindungan di bawah yang mana satu tu? Patent atau pembaharuan utility? Sebab dia soalan dia sama ada patent atau hak cipta kot. Mungkinlah kot patent atau hak cipta. Okay. Kalau antara patent dan pembaharuan utility, saya rasa saya dah cover tadi. Sebab you nak yang tadi software.
Sama ada dia tak kisahlah software ke apa invention ke, kalau you nak tahu benda tu comply to patent atau pembaharuan utility, you kena tengok dia based on patent searching. Tengok sama ada invention tu comply kepada inventive step atau tidak. So dia kena melalui fasa tu. Once you dah buat patent searching tu, baru you boleh tahu sama ada invention you ni comply kepada inventive step requirement atau tidak. So itu yang menentukan sama ada you need to go to pembaharuan utility ataupun patent. Kalau requirement inventive step tu you comply, you pergi ke patent. Kalau inventive step punya requirement tak comply untuk invention, you go for pembaharuan utility. Okay. Cuma dalam kes software ni, software ni kalau dia ada kalau dia ada dia reflect balik, ada tak technology contribution kat situ? Adakah contohnya software dia tu menyebabkan the speed of the computer tu bergerak lebih pantas? Contoh dulu dia bergerak berapa byte, sekarang tiba-tiba dia lebih 1 million megabyte per second, dia laju. So software tu membantu di situ. Ataupun software tu, saya nak bagi contoh macam mula-mula iPhone dibuat. Kan iPhone, mula-mula dulu kan kita banyak ramai pakai Nokia kan. Nokia kalau nak unlock phone tu kan kena tekan butang hash dengan butang star tu kan, nak unlock. Tetapi iPhone pada masa mula-mula dikeluarkan, dia memperkenalkan satu kaedah yang mana kita just swipe je. Kan? Kita just swipe, kita letak jari dekat atas smartphone tu, lepas tu kita tolakkan, gesekkan ke kanan. So walaupun kita tengok macam simple je benda tu, tetapi benda tu patented tau. Dia punya one touch swiping tu di patented. Sebab ada teknologi di belakang tu. Even tu yang itu pun boleh dipatentkan. So kalau macam yang you kena faham sama ada whether you punya software ataupun you punya that teknologi tu boleh menyelesaikan masalah dalam bidang teknologi. Even though masalah dia very simple sekalipun, you boleh go for patent actually. Tapi kalau ia sekadar tak ada apa-apa penyelesaian masalah, sekadar estetik, sekadar nilai estetik saja, biasa-biasa je. Contoh macam you dia cantik je kan. Itu contoh macam you ada satu PowerPoint and then you bagi benda tu cantik je apa, itu tak ada apalah. Tetapi kalau macam katalah you come up with the technology software yang mana dia punya graphic user interface itu nampak lebih 3D daripada sebelum tu. Tu boleh. Dia susah sikit ni. Saya nak kalau bagi contoh detail tu kita tengok betul-betul kalau dia ada technology contribution betul dia boleh go for patent. Tapi kalau dia tak ada, susahlah nak protect under patent, mungkin you go for industry design dan copyright saja. Tapi anyway, software dia punya copyright, dia punya source code tu kita boleh protect. Cuma yang salah lagi dia cakap tadi database kan. Database, contoh list of name kan, katalah ada list of name. Yang ni saya kalau tak silap saya kalau nanti saya refer balik orang copyright. Kalau database tu saja, katalah kita ada list of name, kita ada nama orang tua, alamat semua tu kan, just for the sake of database itself, itu tak boleh protect under copyright. Tetapi database tu bersama-sama dengan some kind of creative punya contribution. Katalah database tu you buat dalam bentuk apa, you buat dia dalam bentuk ada design sikit kan, yang itu bolehlah nak protect under copyright, tapi dia bukannya actually lindungi the information tu. Dia tak lindungi information tu tak dilindungi under copyright, dia hanya ekspresi of the information tu dilindungi. So biasanya kalau database orang tak go for copyright, orang go for trade secret. Database ni trade secret, contoh macam mungkin kalau kebanyakan orang usahawan kan, usahawan sana dia ada database. Dia ada database klien, dia ada database kontraktor semua tu. Yang itu dia protect under trade secret. Dia punya list of name tu. Tapi dia punya ekspresi tu boleh lah. Dia punya mungkin design bersama-sama database tu boleh diletakkan di bawah karya seni, di bawah copyright. Adakah saya
menjawab soalan puan tadi ya. Hopefully saya menjawab lah. Tapi tak apalah, kalau nak tahu further mungkin boleh call saya terus kot, nombor telefon saya pun ada kat situ, WhatsApp, nak WhatsApp ke boleh, tak ada masalah.